Dah. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua warga Twitter Profesional Malaysia. Okey, so hari ini saya bersama dengan dan lain dan tak bukanlah. Saya rasa minggu lepas pun dah ramai tengok live dia kan. Hari ini saya bersama dengan Ustazah Waidah. Apa khabar Ustazah Waidah? Alhamdulillah. Okey, saya test suara, boleh dengar ke? Okey, so tajuk hari ni ready ke nak masuk 2021? Alhamdulillah Alright, so tadi kita baru sahaja macam tadi saya sekarang ni dalam bilik lah. Tapi dekat luar tu kita baru lepas syuting untuk persediaan nak masuk 2021. So maksudnya dia punya aura tempat ni berkaitan lah dengan tajuk hari ni kan. Ready ke nak masuk 2021? Sebab dekat luar tu dah tengah prepare dah nak masuk 2021 kan. Diorang tengah bertungkus lumus untuk menyiapkan tak tahulah berapa banyak episod kan. Okey, so Ustazah Waidah apa khabar? Sihat lah? Saya sihat, Alhamdulillah. Arai sihat Betul juga sebab hari ni sihat sebab hari ni pun tadi kita dah syuting. Alhamdulillah sihat. So hari ni pun kita syuting daripada pagi. Saya tadi lepas subuh je, lepas subuh lah macam semalam bos dah cakap okay, esok kita akan pergi ke Subang saja. Ada syuting untuk preparation untuk 2021. Pukul 7.30 dah gerak. Oh, boleh cakap pukul 7.30 dah gerak. Maksudnya lepas di subuh terus zap terus pergi. Ini rasanya syutingnya. Okay, so by the way guys, boleh komen sikit tak nak tengok, boleh dengar tak suara saya dan suara Ustazah Waidah? Kita tak dapat nak buka laptop sebab yelah tu. Dia daripada pagi, daripada ketengahan hari. Ya. Internet kat rumah ni pun berfungsi ni tu yang agak slow sikit. Okey, arah hilang ke kat situ? Jadi minta maaf lah sebab internetnya kurang memuaskan untuk malam ni. Alright. Okay, Alhamdulillah clear. Okay. Alright. Okay. Okay ke Arai kat sana? Okay, saya di sini okay. Cuaca okay. Cuaca okay lah. Tengok atas tak ada apa. Tak ada masuk air ke apa, tak ada. Okay. Alhamdulillah. Actually kita satu rumah dah tahu. Tapi bilik lain lain. Okay. Saya terlupa. Saya terlupa sebab dia punya perasaan nak masuk 2000. Rasa macam slow-slow orang kata masuk ke 2021. Ya. Saya tak sure saya punya lain ke Arai punya lain. Sebelum tu lah saya nak tanya Ustazah berkaitan dengan tajuk hari ni, ready ke nak masuk 2021. Biasa kalau kita dengan Ustazah kita akan bincang pasal Arab dan sebagainya. So untuk hari ni, untuk tajuk ready ke nak masuk 2021. Oh dah clear, okay. Internet Arai yang start sikit okay, jadi okay. Jadi Arai yang start sikit saya minta maaf sebab Arai dia jauh sikit daripada punca internet kat luar tu. Sebab kat luar rumah saya ni sekarang tengah ada shooting Coach Muhammad Noor. Dia tengah cari line keluar. Okay, boleh dengar
Tak bisa sangat, okey. Kena cari internet kat Okey, luar. okey. So saya kena buat orang kata apa ni, behind the scene. Oh. Betul. Kalau cakap behind the scene je, orang cakap macam mula movie behind the scene Okay. Shooting belanja sikit. Okay, so tadi kan saya cakap macam tadi dekat dalam tadi, saya dalam bilik, sekarang kat luar ni kan kita kena prepare untuk behind the scene pula. Betul lah, behind the scene. Untuk ready kena masuk tu. Kita 20, baru 21. je lepas habis shooting. Saya tak sure dah habis ke ataupun nak sambung lagi ke untuk 2022 ke, tak tahulah kan. Sebab Macam belum kena suarang lagi tu. Maybe sambung terus 2021, 2022, 2023 dan seterusnya, kita tak tahulah. Sabarlah ya. InsyaAllah. Okey, macam kat sini, jap, siapa kenal, okey. Cuba teka ni siapa ni? 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 Ni pelakon utama kita ya. Pelakon utama kita kat CMN. Ya. Saya tengah live, jangan cakap dengan saya. Okey, so sebelum tu kita nak temu ramah dengan seorang kita punya yang sepatutnya host malam ni, tapi dia tak host. Ya, dia dah jadi artis sekarang. Dia jadi artis. Host bagi kat orang lain. Bagi dekat orang lain sebab dia busy nak prepare 2021. Nampak? Dia tak tamat job. Dia dah jadi artis Rai. Sebab tu dia tak tamat job. Job lama dia basing kat orang lain. Dia ambil job baru. Boleh Rai boleh ambil dia, take over dia. Okay, so kat sini kita dapat ada lighting. Biasa, lighting tengok. Lighting, okay, kat belakang. Alamak, dia orang nak sambung balik. Okay, kita ke batal belakang balik. Dia orang nak sambung balik. Dia orang. Dia nak sambung balik. Okay. Boleh baca? Balik. Boleh baca tak? Ke terbalik? Betul lah. Tak balik, betul. And be the legend. Betul lah. Be the legend. Yes. Okay. Kena ada niat dulu. Jadi legend. Nak masuk 2021, kena be the legend dulu. Tak be the legend, masih 2020. Betul tak? Ke masuk juga? Ke macam mana? Kena betul. Okay, so kejap saya pun sebenarnya kecelaruan tempat dah ni sebenarnya. Okay. Kalau macam ni okey Tak kacau ke? Tu tengah di belakang tu. Tak kacau ke? Nampak gaya macam kacau. Tapi tak apa. Kita tanya nantilah, kalau kacau nanti dia orang bagi tahulah. Okay, so guys, hari ni saya bersama dengan Ustazah Wahidah. Ready ke nak masuk 2021? So saya nak tanya Ustazah. Ready ke nak masuk 2021 tu maksudnya ready macam mana? Ready macam masih hidup ke? Masih bernyawa ke? Ataupun kita nak kena Yelah, sebabnya kan saya selalu akan direlatekan dengan kelas bahasa Arab kan. Jadi selain daripada kelas bahasa Arab, saya nak memberi tips lah kepada pelajar-pelajar, tutor-tutor, guru-guru dan juga ibu bapa sendiri memainkan peranan untuk menyediakan anak-anak bersekolah dalam norma baru ni, iaitu kita akan ada online home based learning kan, belajar di rumah secara online. Jadi bila kena belajar secara norma baru ni, kena ada beberapa preparation yang kena buat lah. Antaranya saya akan kongsikan 5R. 5R which bolehkah saya masukkan terus? Boleh. Yang pertama adalah Readykan apa? Readykan sumber rujukan. Yang pertama rujukan. Yang pertama rujukan, okey. Rujukan tu maksudnya buku apa yang kena kita ada, subjek-subjek yang terlibat. Tiba-tiba kita ada pelawat di situ. Saya terkesima kejap. Kenapa tiba-tiba masuk lagi seorang? Pada Terengganu Assalamualaikum bersama dengan kita hari ni Coach Amir. Coach Amir, apa khabar Coach Amir? Be the legend. Be the legend okey. Nampaknya saya dihalau lagi. Saya tak tahu dah nak buat live kat mana ni.
saya dah dalam bilik dah. Sebab awak bising Kan. sangat, kita cakap slow sikit lah. Right. Sebab Saya dekat kedai bandul. Okey, sorry. Saya kita dekat Kat kedai bandul Fuh, terbaik kat lah. depan tu ni. Okey. Oregano kan. Oregano. Okey, kenapa tu? So maksudnya Amir. saya ambil periode 2021 dengan pergi bandul lah. Kan? Itulah dia punya persediaan. Itu persediaan dia. Dia mencari pakaian ke apa dekat bandar lah kan. So tak Dah salah hilang kan lah? bandar tu. Dah hilang sekejap je. Dia memang suka mengacau lah. Jadi kita faham orang-orang yang suka ngacau ni. Jadi itu antara preparation yang Amir mungkin buat. Jalan-jalan kan. Santai dulu sebelum apa ni, sebelum mulakan tahun 2021 ni kan, ada yang pergi bercuti dengan keluarga, tak ada masalah. Semua tu pun adalah preparation yang dibuat lah kan. Jadi apa yang boleh saya kongsikan kat sini, yang pertama adalah rujukan tu lah. So sebagai ibu bapa, kita kena tahu apa buku-buku yang anak-anak perlu ada. Apa tu subjeknya, ambil subjek apa kan. Dan mungkin kalau kata cikgu kena tahu perubahan syllabus. Mungkin ada perubahan syllabus, macam saya mengajar untuk SPM Bahasa Arab, so daripada KBSM bertukar menjadi KSSM dah. So kat situ kita kena ambil tahu lah yang mana rujukan itu telah bertukar. Sebab anak-anak ni mungkin dia yang mungkin tahap 1 ni dia tak adalah ambil tahu sangat perubahan syllabus ke topik ni kan. So kita sebagai ibu bapa ataupun guru lah yang membimbing pelajar, mensyorkan apa sumber rujukan yang perlu ada pada seseorang pelajar. Jadi itu pada saya adalah sumber yang pertama perlu kita ambil tahu anak kita, pelajar kita, apa yang mereka akan hadapi tahun hadapan. Maksudnya kalau soalan berubah, susah ke senang? Jadi kita bantu sama-sama anak kita, pelajar kita. Boleh ke macam tu? Oh boleh. So maksudnya rujukan tu mungkin akan lebih fokus kepada untuk exam lah. Ya. Exam ke ataupun untuk sekolah lah, anak-anak sekolah walaupun sekolah secara online kan, tak bersua muka, sebab naik sekolah kan ada ikut level-level kan. Sekolah SPM dulu yang naik dulu sekolah, jadi yang mana yang tak periksa besar masuk sekolah face to face tu, kemudian dia masih lagi ada online learning 20 Januari nanti kan naik. Tapi kita perlu tahulah buku-buku anak-anak kita ni dah ready ke belum. So setiap hari nanti cikgu akan bagi tahu jadualnya, kelasnya pukul berapa. So kita sebagai ibu bapa ataupun guru lah yang kena membantu pelajar-pelajar ready. Jangan masa nak kelas baru nak cari mana buku kan. Kita dah makan masa cikgu nak kena menunggu pula, kawan-kawan lain nak kena menunggu. Jadi sebab tu kena ready kan rujukan ataupun buku-buku ataupun panggil worksheet yang cikgu bagi kena ready benda tu. Okay. Jadi kalau kata tak pergi sekolah pun memang kena ready lah bahan-bahan yang perlu digunakan dalam kelas online. Boleh? Boleh. So maksudnya dia kalau boleh jangan tak ambil exam pun kalau boleh kena belajar juga sebab untuk kira macam untuk preparation pelajar-pelajar untuk exam nantilah, exam next year ke atau tu next year. Walaupun exam bukan bermakna kita tak perlu belajar kena tetap belajar. Sebab belajar ni bukan semata untuk exam. Belajar ni adalah ilmu untuk kita. Kalau kata kita tak belajar, mungkinlah daripada tahun 1 tak belajar macam topik wang kan, nanti bila dah masuk sekolah betul ke dia dah ketinggalan pelajaran. That's why kena teruskan belajar walaupun orang kata tak kena pergi sekolah. Kenalah.
Saya dah cakap habis slow dah. Dah Awak cakap habis slow dah. kena slow lagi. Kena Saya slow. boleh slow. Boleh lagi, tak apa. Kita Okay, sebab tu lah sebab betul lah sebab saya punya bilik ni pun internet dia kurang memuaskan. So saya terpaksa merantau. Tapi bila kita merantau, orang pula merantau kita balik tempat lain. Itulah. Relax kan. Okay. Itu namanya. Okay, so Kita kena itulah. Right. Yalah, betul lah. So kita Betul lah. boleh tengok Betul lah tu. So kita boleh tengok komen sikit tak? Betul ke? Ada ke yang boleh memberi cadangan juga ke? Ready ke tak ready masuk 2021? Okay, daripada Nurul Izan Fazim, ready ke tak ready nak masuk 2021? Tetap kena masuk kalau panjang umur. Sebegitu jugalah kena ready masuk kubur bila sampai akhir umur. Ini bukan nak ready 2021. Ini nak ready. Bukan. Nak ilmu ready. Tu perlu bukan untuk dunia je tau. Ilmu tu perlu untuk akhirat juga. Di mana kita belajar bukan ilmu dunia je. Maksudnya kalau belajar akademik, kita belajar mengaji juga. So kita tak tahu bila kita mati, bila kita hari terakhir. Jadi bila kita mengaji tu mungkin ada saham akhirat kita. So kena seimbangkan akademik dengan mengaji tu. Maksudnya subjek agama pun kena belajar walaupun bukan untuk periksa, tapi subjek agama tu kita belajar untuk harian kita, macam mana solat, betul, doa. Jadi itu yang dimaksudkan belajar jadi kita boleh praktiskannya. Jadi sama je kalau kata bahasa Arab ke kan. Bahasa Arab sebenarnya kita mengaji. Bukan mengaji lah. Bahasa Arab tu adalah bahasa Al-Quran kan. Jadi kurang-kurangnya bila kita mengaji, kita tahu words dalam Al-Quran walaupun ada terjemahan, tapi bila belajar bahasa Arab kita lebih tahu lagi kenapa sesuatu perkataan tu boleh baris atas, baris bawah, baris depan, sebab belajar ilmu bahasa Arab. Bukan sekadar tahu makna aja. Untuk belajar bahasa Arab ni boleh tahu terjemahan kalau nak tahu makna, tapi belajar bahasa Arab ada ilmu yang lain. Kita tahu kenapa perkataan tu adalah kata kerja ataupun kata nama ataupun dia huruf. Yang belajar bahasa Arab sahaja yang boleh tahu. Jadi boleh dapat dua-dua, dunia dan akhirat. Alhamdulillah. So maksudnya itu kelebihan untuk orang yang mempelajari bahasa Arab lah. Maksud selama ni kadang-kadang kita, contohlah kita hafal surah, kita baca Quran, kita solat. Maybe sebelum ni kita tak tahu makna-makna. Ambil contoh basic, kita tak tahu makna-makna Bismillah ke Al-Fatihah ke apa. Bila kita belajar bahasa Arab, kita tahu makna kat situ. So maksudnya dia punya khusyuk tu lebih mendalam lah. Kan? Dia orang kata macam, dia orang kata tu baru betul ready. Betul ready nak orang kata apa, daripada cikgu Gujan tu je betul ready nak shutdown terus kan. Persediaan untuk ke dunia lain lah kan, dunia akhirat. Yang mana kalau kata kita belajar bahasa Arab, kita tahu duduk antara dua sujud adalah duduk yang paling sekejap. Tapi dia punya makna tu kalau tahu, ya Allah, macam nak duduk lama aja. Di mana itu adalah doa. Ampunilah aku, rahmatilah aku. Padahal duduk antara dua sujud paling sekejap. 1 saat pun tak kot. Kadang kat situ orang tak baca. Mungkin nak cepat kan, ataupun tidak menghayati. Just duduk bangun kan, tapi tak tahu makna apa yang dibaca. Paling kurang kita boleh tahu maknanya. Kalau kata tak ada terjemahan, kita tahu dia adalah isim ke, kata kerja, kata nama, huruf kan, sekurang-kurangnya lah. Dan kita boleh tahu lagi dalam Quran banyak lagi cerita-cerita berkaitan dengan binatang mungkin, nama-nama buah-buahan, nama-nama Nabi, banyak lagi lah cerita-cerita pasal sains, matematik, semua ada dalam Quran.
jika kita Okay. menghayatinya. Okay. Okay, Okay, so boleh. maksudnya Ada tanya. kalau kita tahu makna tu maksudnya kita nak duduk antara. Okay, kita baca komen dulu lah. Kita tengok komen dulu. Sila naikkan komen. Zop. Naikkan komen. Zop. Okey, daripada Cikgu Jan, rujukan persediaan bahan bacaan. Oh, okey. Betul. Okey, persediaan bahan bacaan. Daripada Twitter Professional Malaysia. Wow, luar biasa nak masuk 2021. Twitter Professional Malaysia rasanya dah masuk 2021 sebab persediaan dah buat kan. Siap halau kita pun tak saya lagi. Dia punya persediaan dia. Okey, tak apa. Alright. Yelah. Okey, daripada Zalika Ruzana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So okey, untuk tajuk kita hari ni, ready ke nak masuk 2021? Habis daripada Muhammad Isa bin Riz, habiskan dulu 2020 with flying colours. Flying colours tu pun kena tahu apa makna dia tu kan? Dia dah jadi artis. Flying colours tu maksudnya dia banyak colour dia. Oh, yelah maksudnya dia dah MC je. Dia dah jadi artis. Dia dah jadi kan dapat jemputan luar. Jadi banyak kan jobnya tu. Job dah banyak Job macam ni dia singgahkan dekat. Yelah, betul lah. Dia tolak dekat orang lain lah job macam ni sekarang kan, betul tak? Alright. Maksudnya Coach Isa kita dia berjaya menamatkan tahun 2020 dengan flying colours kan? Betul. Okey boleh. Okey boleh. Okey, so saya kongsikan arah yang kedua adalah ruang. Ruang yang mana ruang. Kita dekat sekolah kita ada ruang belajar, betul, iaitu kelas lah kan, ataupun bilik darjah. Kan? Jadi bila belajar tu kita boleh fokus sebab kita ada ruang yang khas untuk kita belajar. Jadi bila belajar kat sekolah, bila belajar dekat rumah pun kena ada ruang khas untuk belajar. Barulah selesa, barulah fokus, barulah seronok nak belajar, barulah rajin, barulah bersemangat. Okey. Jadi jadikan rumah kita ataupun ibu bapa tolong sediakan ruang belajar untuk anak-anak belajar dengan selesa, fokus dan seronok. Sebab bila ada ruang belajar dekat contoh atas meja makan kan, nanti tiba-tiba ada orang duduk makan kat depan dia, jadi dia dah hilang fokus. So dalam kelas tak jadi macam gitu kan, sebab memang dalam kelas semua orang belajar. Jadi macam itu juga untuk anak-anak kita yang belajar saja. Yang belum boleh pergi ke sekolah secara face to face, masih belajar secara online 2021 nanti masih sekolah masih berjalan secara online. Jadi kena readykan, kena pesan dekat pelajar-pelajar kita ataupun ibu bapa sediakan ruang untuk anak-anak belajar. Paling kurang ada meja kerusi lah, sebab kalau duduk bersila ni lenguh kan kalau belajar sejam kan. Nanti budak tu mulalah gila bergerak sana gerak sini. Jadi biar buat bilik kelas, bilik darjah ataupun kelas supaya diorang selesa. Letakkan buku dekat meja kat situ. Jadi tak adalah baru nak cari buku kan, berlari sana dari sini cari pensel. Jadi buat macam dalam kelas, dalam bilik darjah sendiri. Pergi sekolah ikut jadual apa buku yang nak belajar untuk hari ni. Pensel semua siap, duduk atas meja, kerusi, kasih selesa, fokus memang tip-top. Macam itu. Okey, boleh. so bila bercakap mengenai ruang ni, saya memahamilah ruang tu sebab saya pun dekat sini tak ada ruang. So bila kata nak prepare ruang tu maksudnya memang betul lah, memang kena prepare. Kalau tak prepare, dia macam ni lah. Dia macam ni je lah, kita bercakap belakang ni. Terima kasih je lah. Ni je lah ruang saya. Walaupun mungkin saya tiada ruang, tapi saya boleh ada ruang di hatimu. Hujung. Sampai. Okey. So
kita daripada Ika Zulaika Yusof, ruang khas untuk mengajar dan belajar. So maksudnya tutor pun, cikgu pun kena ada ruang jugalah. Ada ruang untuk mengajar. Jangan mengajar dekat Hmm. ruang tamu tiba-tiba tak ada whiteboard ke, tak ada persediaan. Jadi susah untuk tackle pelajar. Jadi Okay. cikgu-cikgu sendiri memang kena ready, bahan dah tentu, nak ajar apa tu dah tentu, apa aktiviti untuk pelajar-pelajar tu sudah tentu. So sebagai ibu Okay. bapa pula memang kena sediakan ruang untuk anak-anak belajar dengan selesa, sediakan buku-buku rujukan yang perlu ada ataupun alat tulis yang ada kan. Okay. Memang Okay. untuk anak belajar dan selesa. Kalau pengajar, guru-guru mengajar pun dengan fokus dan boleh memberi pelajar seronok untuk belajar. Jadi tak adalah masalah budak tak masuk lah kelas online ni kenapa tak efektif lah, okay. Tapi kita tak tengok diri kita, betul ke kita ni bukan menyebabkan pelajar rasa boring, suka, rasa susah. So kita kena make something lah. Contoh belajar menggunakan game yang ada secara online. So apa bahan-bahan yang perlu ada, aktiviti itu semua memang pelajar kena ready, pengajar, guru, tutor kena ready untuk belajar student. Barulah budak seronok nak belajar. Jangan salahkan pelajar, pelajar ni tak nak masuk lah, malas lah, tak efektif lah apa. Betul. So kita perbaiki diri kita dulu. Kita tengok diri kita dulu, bila kita perbaiki tu semua, then nanti pelajar sendiri yang akan rasa seronok dan dia akan ikut tanpa paksaan. Betul lah, dia bila kita kata pasal persediaan tu maksudnya kadang-kadang mungkin sebelum ni macam saya sendiri pun ada pengalaman untuk online class dan saya pun mula-mula memang rasa susah sebab benda tu benda yang kita baru nak adapt, benda yang kita kena adapt dan baru. Maksudnya kita tak ada option lain untuk menjalankan kelas. So bila kadang-kadang semua cakap tak susah nak faham sebab tak dapat face to face dan sebagainya, tapi sebenarnya kita tak bersedia, belum ada cara lagi sebenarnya untuk implement kita punya online class. Tapi bila lepas saya dah ikut tips-tips macam contoh macam buat rujukan, ruang, and then barulah kita perasan online class ni sebenarnya maybe lagi efektif daripada offline class. Sebab dekat situ sebenarnya walaupun one to many tapi kita rasa kita one direct dengan boleh tengok komen sikit tak? Yutan Tera driver pick up line. Dan memang tu Tera pick up line ni. Okay, so hari ni ready masuk di Batu bersama dengan Ustaz Waidah. Okay. Okay. Alright. So saya kongsikan point daripada Ika Zulaika Yusof. Daripada Okay. Boleh. Saya rasa diorang tengah berkemas dah tu, macam dah tu. Nampaknya. Okay. Saya tak berani lagi nak keluar sebab saya dah banyak kali terkena tadi. Jadi saya biarkan mereka mengambil langkah dululah. Mereka mengambil langkah, saya mengambil langkah selamat. Itu dia. Betul tak? Okey. So okey. So yang ketiga mungkin saya boleh kongsi kat so sini. mungkin saya ada poin yang seterusnya. Yang pertama tadi rujukan. Yang pertama rujukan, yang kedua ruang, yang ketiga adalah respon. Okay, respon maksudnya respon sebagai pelajar, kita sebagai ibu bapa kena bagi tahu anak-anak supaya respon cikgu yang mengajar. Jadi kalau kata perlu aktif lah, maksudnya soal dan jawab dalam kelas. Kalau kata dulu masa sekolah dulu dalam kelas, kita malu nak soal kan.
Jadi bila dalam online ni tak payah nak malu bertanya lah. Sebabnya kawan-kawan pun tak nak bertanya. Jadi kita tanya je, ini peluang keemasan lah pada saya. Kalau mana pelajar yang malu bertanya dalam kelas sebab ramai orang boleh tengok bilang kat tangan kan. Tapi bila dalam online ni orang bukan nampak, yang nampak cikgu je lah yang nampak. Sebab cikgu yang handle kan. Jadi kena respon cikgu lah, tak adalah macam cikgu terasa cakap dengan dinding kan, at least lah. So bila respon tu sebenarnya kita menunjukkan yang keempat adalah respect, hormatkan guru, respect kita. Selain daripada respon, cara kita respect sebagai pelajar adalah dengan buka kamera. Baru cikgu tahu pelajar ataupun anak kita ada dalam kelas. Oh mak, ya Allah. Tengok dia seronok bercakap. Jadi kita sebagai ibu bapa ataupun guru, kita berpesan pada pelajar, anak kita, cara adab ataupun cara kita nak menghormati guru adalah dengan cara buka kamera masa kelas dan juga respon guru kita bila cikgu bertanya. Jangan diam aja. So buka kamera tu sebenarnya sebagai menghargai. Sebab saya tengok dunia barat sendiri pun walaupun orang kata bukan agama Islam kan, bukan agama Islam, tapi dia faham benda tu adalah respect teachers. So kita kena ada keberkatan. Percaya benda tu. So bila kita respect teachers, kita dapat bless, kita kata dapat keberkatan tu, baru kita boleh berjaya. So how come you tak buka kamera, cikgu tak tahu awak ada ke tak ada, tidur ke bukan ke kan, pergi kat luar ke kan. Jadi macam cikgu tu cakap sorang-sorang dengan dinding. Jadi tak merespek cikgu lah. Cikgu pun perlu direspekkan untuk keberkatan tu. Di antara cara lain, cikgu pun perlulah ada aktiviti untuk pelajar respon balik. Jangan cikgu cakap aja, jadi macam mana pelajar nak respon kan. Jadi cikgu pun perlu memberi beberapa aktiviti ataupun soalan untuk pelajar-pelajar respon. Begitu. Boleh? Dapat ke? So respon itu menunjukkan respect kepada guru, alright, untuk mendapatkan keberkatan itu. Di samping guru-guru pun kena ready lah apa soalan, apa yang boleh menyebabkan pelajar untuk berinteraktif ataupun berinteraksi, komunikasi itu perlu. Jangan kita mengajar je tanpa hiraukan pelajar, jadi pelajar akan tidak menghiraukan guru. So kita kena ambil tahu benda-benda tu untuk mereka respon dan menjadikan kelas online ni efektif. Kita ada komen ke? Boleh. Jom beli kelengkapan sementara tu. Jom beli kelengkapan sementara year end sale ni kan. Alright, so itu adalah yang tadi itulah kelengkapan. Nak kena beli alat tulis, buku-buku tu kena ada. Kalau kata nak ngajar pun kena beli tu semua. Maaf lah 14 tahun 2020 anak-anak menggunakan perasaan jap. Tak apa, faham. Ada kelaskan tadi Cikgu Biha. Alright. So Arai kenapa mencari line ke di tepi pintu? Saya tengah spy orang yang halau saya tadi. Nak tengok dia dah balik belum? Nampaknya belum. Diorang tak boleh turun pas kat awak. Nampaknya suspek. Alright. So kita macam tak boleh lama lagi, jadi saya tak nak memanjangkan lagi. Saya terus kongsikan yang kelima adalah ready physical. Ready physical which is jaga kesihatan,
anak-anak kita, pelajar kita kena jaga kesihatan kita sebagai guru, kena nasihatkan. Okay, orang kata bukan masuk kelas saja kena jaga kesihatan, masuk kelas online pun kena jaga kesihatan. Selain daripada tu, ready fizikal, maksudnya sebelum kelas pastikan anak-anak dah bangun tidur, mandi, ready pakai baju yang baju yang apa yang sesuai. Baru bersih. Lah. Menutup aurat. Baru menutup aurat, betul. Janganlah tahu time tu ada kelas time tu lah, tak pakai tudung lah apalah kan, tak pakai baju, janganlah. Buat macam kelas kat sekolah, pergi sekolah pagi-pagi kena sarapan dulu. Kalau belajar tak sarapan, dah mula cikgu nak membebel ni. Tak sarapan, nak belajar kan, tak ada energi. Contoh antara bebelan yang cikgu mungkin pelajar selalu dengar lah, kenapa tak sarapan dulu, tak mandi tak apa, tak masuk bau tapi tak rasa segar. Bila tak rasa segar, tak rasa fresh, macam mana otak nak terima ilmu yang baru. Sebab tu pergi sekolah kena mandi, segarkan diri, kena sarapan, ada tenaga. Dapat? Ya, saya sedang. Okay, so maksudnya macam, yelah macam itulah maksudnya walaupun kita dalam online class, tak semestinya kita boleh take it easy lah. Maksudnya kita kena buat sama je lah macam kita offline class. Kita prepare diri kita, kita jaga kesihatan, breakfast, subuh, jangan tidur lambat. Ini tak mentang-mentang kelas online nak tidur lambat, tu yang lambat bangun tidur. So disiplin hilang. Kenapa masa sekolah dulu disiplin ada, bila online ni disiplin tak ada? Itu silap. So kita sebagai ibu bapa, guru perlu pesan pada pelajar-pelajar ni perkara-perkara yang perlu kita ready. Secara mental, fizikal, emosi semua kena ready. Anggap macam pergi sekolah biasa, tapi pergi sekolah tu online. Sama je. Kalau rasa nak pakai baju sekolah tu, pakailah kalau rajin nak iron. Baru kawan-kawan tengok semangat. Cikgu cakap, awak nak pergi sekolah ke? Saya pergi sekolah lah ni, saya dah masuk kelas ni. Cikgu tak nampak ke? Betul juga. Rindu kan nak pakai baju sekolah. Ajak semua pelajar-pelajar pakai baju sekolah masa bulan 1 nanti online kelas. Macam best tak? Dia baru orang kata apa, nak dapatkan semangat tu lah. Hitam ke kasut putih tau, sebab kat rumah tak pakai kasut. Jangan pakai kasut pula dalam rumah. Nampak nanti. Janji baju tak apa. Sekolah tak ada isu lah. Uniform boleh pakai lagi. So bila kita on camera, barulah kawan-kawan, cikgu-cikgu nampak, pakai smart lah baju sekolah dah. Kenapa semua orang tak nak pakai baju sekolah? Nanti ada kawan-kawan ikut, rindu. So buat macam kelas sebenar kat sekolah. Kan best tu. Siapa kata rindu jumpa kawan face to face, online pun boleh jumpa kawan. Sehati sejiwa. Apa dia? Yalah. Sehati sejiwa lah orang kata. Sama-sama. Barulah seronok kelas online kan. Yalah, saya rasa tu idea yang menarik lah, sama-sama pakai baju sekolah kan. Mesti hari yang sama-sama pakai sekolah tu confirm semua orang datang. Sebab cuba try sebelum mula kelas tu nyanyi dulu kan lah, nyanyi lagu kelas, nyanyi lagu sekolah ke kan, untuk apa student tak lupa lagu sekolah kan. Barulah budak rasa feel macam sekolah betul. Tapi susah nak matching lah kita punya pitching masing-masing kalau ikut internet lah. Sebab mungkin ada yang lambat. Mungkin ada yang dah yelah. Mungkin ada yang dah habis chorus, orang tu baru nak start nyanyi. Kita tak tahu kan. Tu orang kata yang penting semangat tu. Yang penting semangat 2021 tu kena ada. Betul tak? Semangat, kena ada semangat yang baru. Nampak. Daripada Nurul Nabi Azali, wah nampak dia struggle serius tu Tuan Azrai. Memang saya geram betul ni sebenarnya. Tapi tak apa. Demi 2021 yang bakal menjelma ni, saya sanggup. Kalau ikut kan kita nak postpone dah semua. Demi siap syuting apa semua kat luar tu.
Dengan line ni biasa saya seorang Hmm. pakai mengajar, tapi bila hari ni ramai sangat orang, ya Allah, dengan berapa banyak device tu yang boleh sangkut tu. Tak tahulah. Coach Muhammad Noor ada, Coach Iza seorang dah 3 device. Jadi dah 12 Yalah. device habislah, sangkut lah internet tu, jadi macam gitu. Jadi minta maaf. Yalah. Okay, bukan Yelah. selalu kan Saya. orang datang rumah. Hmm. Jadi kita alukanlah tetamu. Yalah. Sebab Tapi kita panggil, kita harung ajalah. Apa pun rintangan, ujiannya, apa yang kita dah plan, kita teruskan aja. Kita kat CMA ni tak ada postpone lah, nantilah, kemudian lah, tak apalah. Okay? Kita jalan terus. yelah, kalau kita nak postpone pun kena buat juga. Bukannya bila postpone tu boleh cancel ke apa kan. Lagipun sebenarnya bertangguh tak elok. Bertangguh tak elok. Lepas tu orang kata kita dah semangat nak ni, tiba-tiba cancel. Orang kata macam, oi, potong betul lah kan. Nak macam hari ni ada orang kata ya tak apa, yang penting usaha tu kan, betul tak? Yang penting kita buat, yang penting niat tu, nawai tu ada. Nawai tu, walau nawai penat tu, macam dalam bahasa Arab, dalam Melayu apa nawai tu? Betul lah tu nawai tu. Kita penat macam mana pun, nawai tu kita, niat kita adalah untuk berkongsi. Jadi kita berkongsi je kat sini. Saya tak tahulah sama ada poin yang saya bagi ni relate ke tak relate, tapi itu yang saya nak kongsikan, yang mana saya nampak dalam kelas online saya sendiri, pelajar-pelajar mungkin boleh improve diri ataupun change rutin kita yang macam bangun tidur terus masuk kelas. Okay, cuba change rutin tu, awak bangun pagi, sarapan, mandi, segar, awak akan rasa perubahannya. Baru dia macam, ya betul juga, sebab yelah, sebab setiap kali masuk tahun baru, orang cakap azan baru kan. Tapi bila dah pandemik macam gini, macam mana nak berazan baru kan? Dia macam sama je tahun 2020 dengan pandemik, dengan kes yang banyak. Jadi kita tak nak down. So bila kita tak nak down, kita yang kena ubah. Kita yang kena change diri kita. Change myself. Change my routine. And change my surrounding. Betul ke? Ya. Kita jauhkan daripada negativity. Okay, kalau kawan yang ada negatif, kau ni yo je belajar semua kan. Lantak pi dorang, kita nak change diri kita jadi lebih baik. Jadi moderator dah, bukan motivator dah malam ni. Boleh. Jadi kena penuh bersemangat untuk kita merubah diri ya. Merubah diri, rutin lebih baik daripada tahun sebelumnya, insya-Allah. InsyaAllah. So Eddie nak masuk 21 dengan Ustaz Zawaidah. So boleh tengok komen dulu tak? Saya geram pula tak boleh buka laptop ni ya. Sebab duduk dalam bilik ni. So komen sila naik. Zap. Saya nak buka lagi satu device pun takut lain terganggu. Itulah. Daripada Ika Zulaika Yusof. Kat plastik mana tu? Jangan tengok seramai semua tu, jangan ada. Ya Allah, rumah tu lupa, jangan kantor. Tidak. Saya review sikit. Saya review sikit plastik. Plastik, terima kasih. Realiti rumah seorang cikgu yang selalu busy. Dia maksudnya terima kasih punya plastik ni dia bagus tau. Maksudnya kadang-kadang kalau kita penjual kadang-kadang bila kita dah jual ke orang, kita lupa nak cakap terima kasih. Plastik kita tolong jawab kan. Terima kasih. Banyak pula tu. Bukan satu, dua. 1, 2, 3, 4 terima kasih. Kita nak jawab balik sama-sama 4 kali tu macam mana guys? Dia kata terima kasih daun keladi, ada masa datang lagi. Terima kasih daun keladi. Air keladi sedap juga. Betul cakap macam tu. Boleh. Jadi awak belajar, kalau kata nak apa yang saya buatlah dalam kelas kan. Awak tengok almari. Bahasa Arab apa almari? Pintu apa bahasa Arab? Jadi kita gunakan albab, tahu pun. Pintu albabun. Almari.
Boleh, okay. Jadi kat situ cara untuk kita berinteraksi dengan student untuk respon tu tadi. Jadi student kena buka kamera untuk tengok apa yang cikgu tunjuk. Barulah nama dia interaksi dan pelajar respon. Barulah jadi seronok. Jadi budak tak adalah tertumpu dalam buku. Padahal perkataan tu ada kat buku. Topi dalam buku ada. Okay. Tapi kita nak tunjuk yang realiti. Topi apa topi? Bahasa Arab dah cari. Al-Cap tak tahu. Okay. Banyaklah. Dah lama tinggal tak tahulah. Ada semua ada. So kita belajarlah bahasa Arab, guna surrounding kita yang ada. So kalau kata ada buku kat atas meja, ada pen semua siap. Jadi kita gunakan tu, ada pemadam, pensel, pembaris. Itu biasa beli kan untuk awal tahun kan bagi pelajar-pelajar, tapi bila dah seminggu biasanya hilang pemadam tu. Tak tahulah dia makan ke apa ke, tak tahu saja. Tapi saya pun dulu macam gitu, setiap minggu hilang pemadam tu. Jadi ibu-ibu kena adakan stok pemadam pula lah kan kat rumah kan. Macam dah senyap dia je lah. Dia cakap pasal macam dah senyap tapi kita tak boleh percaya sebab tadi senyap juga. Lepas tu dia halau balik masuk. So tak apa, kita duduk di sini ambil langkah berjaga-jaga lah. Bila cakap pasal pemadam tu, dia boleh pakai point dekat yang respect tadi sebenarnya. Sebenarnya bila terjadinya kehilangan pemadam ni apabila yang peminjam menghilangkan diri bersama-sama dengan pemadam tersebut. Bermaksudnya dia hilang, pemadam hilang. Dia hilangkan pemadam orang juga. Sampai tapi itu kelebihan online class sekarang. Bila online class, pemadam tidak boleh diambil oleh orang yang akan menghilangkan diri bersama pemadam. Betul tak? Jadi ada isu kan nak hilang bag lah, nak hilang pensel lah kan. Jangan ada macam gitu pensel. Tak ada, nanti disalahkan kucing pula. Kucing saya ambil cikgu. Yelah. Lepas tu dia tunjuk kucing dia. Saya pun masuk online class. Ya, ada. Dia bawa kucing masuk cakap. Bolehlah kucing awak belajar sekali cakap. Dah kena ketuk dah dapat isyarat untuk keluar. Nampak ya? Okey. Diorang pun dah balik tu kan. Saya risau diorang balik boleh turun ke tak lepas tu. Okey. So semua dah tak ada. Alhamdulillah. Stage ni saya punya. Boleh. Diorang pandai-pandailah turun kan. Pandailah turun. Yalah. Tak apalah, tadi diorang halau saya. Saya pula halau diorang balik kan. Okey. So daripada Nurul, terima kasih kerana sudi mengajar saya, Ustazah Waidah dan live bersama Tuan Azrai. Alright, terima kasih. Baru clear Siapa kan nak live? Cantik ni. So ready. Mana tu? Okey, so saya dah dekat depan dah. Dekat cantik depan yang di mana tempat dia orang shooting tadi lah, tempat yang saya dihalau. Maksudnya dia orang kata apa? Main stage. Sekarang saya dekat main stage saja. Tapi lighting semua dah tak ada lah. So tak rasa nak berapa main stage sangat lah. Lampu tu pemanaskan je. Betul tu. Okay, so saya ada technical yang tolong. Baru selesa. Ya, akhirnya dapat juga duduk seperti biasa dan bercakap volume yang diinginkan. Kalau tak tadi ditendang-tendangnya saya, suruh dia masuk bilik. Kena bisik-bisik kan. Aduh. Okay, so bila cakap pasal ready nak masuk 2021 ni, siapa yang ready nak masuk live yang pertama sekali untuk 2021? Dah ready ke belum? Dah rancang ke belum? Boleh komen. Benda yang nak dibuat. Boleh komen tak siapa nak jadi? Ready belum? Dah beli barang belum? Siapa yang dah ready nak masuk live 2021? Boleh. Nak mula live ke ni? Tak, kita dah habis dah sejam dah sebenarnya. Dah nak habis baru dapat duduk. Hari ni lain. Hari ni memang kita saja buat lain. Sempena nak 2021. Starting tadi berdiri dan nak habis baru duduk. Dia macam tu. Okay. CMN, be the legend. Okay. By the way, komen. Siapa nak jadi yang pertama masuk live Tutor Professional Malaysia untuk 2021? Siapa?
1 hari bulan 1. Itu Siapa nak? yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa Yang kedua? host yang pertama untuk 2021? Yes. 1 hari bulan 1 juga. Sebab 1 hari bulan 1 Ha. ni holiday, orang panggil public holiday. Semua orang nak rehat. Adakah nak rehat ataupun nak teruskan memberi manfaat? Yes. Adakah kita nak terus rehat ataupun kita rehat sambil memberi manfaat? Macam mana tu? Saya tak tahu tapi saya cakap je. Asal jadi. Boleh. Apa? Jom siapa nak Dari dengan saya nanti. dulu Nabi Razali, power lah, jom siapa nak live dengan saya nanti. Siapa nak? 1 hari bulan 1 nanti. Ya. Oh. Mungkin dia. Okay, mungkin Cikgu Biha yang akan merasmikan, tetapi siapa host yang akan merasmikan live pertama pada 2021? Adakah host kegemaran anda, Coach Isa? Kegemaran ke? Kegemaran ke? Azra yang handsome ni macam apa? Ataupun saya yang ditolak-tolak, ditempias, di shushu kan tadi. Shushu dekat saya tadi. Kuat sangat suara. Macam dah okey je cakap. Tak adalah, sebab saya biasa bila saya kalau jadi speaker saya okey. Tapi bila jadi host ni kan nak kata apa lah. Sebab semenjak orang tu dah ada job baru, kita dah ambil job dia, kita tak nak kalah kan. Betul tak? Okay. Nak masuk 2021 ni kan. Kita nak tunjuk sikit lah kita punya 2021 punya style host tu kan. Wow. Tapi Alhamdulillah lah. Dapat juga duduk. Walaupun ni orang kata usaha lah. Kita kadang-kadang kita jangan mudah mengalah untuk mencari ruang dan waktu. Ya, betul. Mungkin dah terlambat. Mungkin dah terlambat untuk saya duduk sekarang. Tapi akhirnya dapat juga duduk. Betul tak? Ya. Di akhir-akhir. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tengok saya duduk ni benda yang kecil. Tapi bagi saya ni effort saya yang hari ni saya rasa besar untuk saya. Betul, nikmat tau. Daripada tadi duduk berdiri je kan. Saya sebenarnya berjuang nak dapatkan tempat duduk ni sebenarnya. Jadi bodyguard untuk artis kan. Susah. Kita nak surrender lah. Nampak tu yang tengah main. Nampak yang tengah main phone tu. Artis. Adakah beliau host yang pertama pada 2021? Okey, host, peserta, siapa yang akan jadi viewer pertama pada live 2021? Siapa yang akan jadi share pertama? Siapa yang akan jadi komen pertama? Siapa tadi yang komen pertama? Siapa tadi yang komen pertama tadi? Siapa? Tapi belum 2021 lagi lah. Cikgu Jan, tahniah. Tapi belum 2021 lagi. 2021 sentiasa jadi orang yang pertama. Itu yang kita masukkan change kita punya diri supaya kita menjadi orang yang sentiasa yang ke depan. Alright. So masa pun orang kata apa? Sebenarnya saya geram nak lepaskan live ni sebab baru dapat duduk. Dah sejam dah kan? Sebenarnya dalam bilik tadi dah boleh lepas kan dah sebenarnya. Tapi bila dapat duduk ni alamak syok pula duduk kan. Syok pula kan. Tapi betul lah kata sedikit bukan sedikit lah, sebenarnya banyak perkongsian hari ni daripada Ustazah Waidah untuk ready ke nak masuk 2021. Kita ulang balik poin kita yang pertama tadi. First apa yang boleh? Ruang first tadi rujukan, ruang, respon, respect. Dan 4. Yang kelima ready physical. Ready physical dan mental ke atau ready physical saja? Dua-dua juga lah. Physical, mental, spiritual, semua kena ready. Janji bila masuk kelas tu dengan azam yang baru, diri yang baru, lebih baik daripada sebelumnya. Okay. So itu 5 poin kita yang pertama. Alhamdulillah. So selesai sudah. Untuk kita menuju ke 2021 lagi berapa hari? 3 hari.
Ya terjadi insyaAllah. So kita akan melalui 2021. Kita harap kita akan masih bersama dan masih membina kejayaan. Okay, so sekian daripada live hari ini bersama saya, Bro Azrai dan juga Ustazah Waidah. Ya betul, terima Okay. kasih juga. Alright. So kita Ready ke nak jumpa. masuk 2021? Okay. So okay, last komen kita baca. InsyaAllah cuba jadi yang pertama di hati awak semua daripada Cikgu Biha. Yes. Yes, yang pertama di hati anda semua. Okay. Ya. Jadi terima kasih daripada saya dan terima kasih juga kepada Ustazah Waidah. Ready ke nak masuk 2021? Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Jumpa anda 2021. Peace, yo.